Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bila kita pada pagi ini kita berada pada bulan Zulkaidah dan pada akhir bulan Zulkaidah. Besok insya-Allah akan adanya cerap anak bulan. Besok tengok anak bulan, besok petang insya-Allah, Ahad petang, untuk menentukan tarikh 1 Zulhijjah. So 1 Zulhijjah sama ada masuknya esok malam, maknanya hari Isnin tu 1 Zulhijjah, ataupun mungkin juga kalau tak nampak anak bulan maka akan jatuh pada hari Selasa. Bermakna 1 Zulhijjah malam pertamanya pada hari Isnin, malam Selasa, lusa. Jadi sama ada esok malam ataupun lusa malam kita akan masuk 1 Zulhijjah. Manfaatkanlah sebaik-baiknya 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah yang merupakan 10 hari paling agung dalam setahun, yang bahkan disebutkan oleh para ulama ia adalah set 10 hari yang lebih mulia daripada bulan Ramadan ataupun 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi rugilah kalau kita abaikan begitu saja, biarkan begitu saja. Bahkan sepatutnya sekarang ni kita dah rancang sebaik-baiknya apa yang kita nak buat pada 10 hari tersebut. Mula daripada hari Isnin atau Selasa ni. Kalau nampak anak bulan hari Isnin, tak nampak anak bulan, kalau ikut kalender kita tak nampak anak bulan. Kalau kalender kita raya hari Khamis. Jadi kalau raya hari Khamis bermakna tak nampak anak bulan lah esok. Maknanya hari Selasa bermulanya 1 Zulhijjah. Jadi kalau Selasa bermula 1 Zulhijjah, malam pertamanya bermula pada hari Isnin malam Selasa. Jadi Isnin malam Selasa tu jangan kita tinggalkan, jangan kita biarkan. 10 hari pertama dan 10 malam yang pertama daripada bulan Zulhijjah, banyakkan berpuasa, banyakkan berzikir, bertakbir dan sebagainya. Bahkan ada satu amalan, satu sunnah yang selalu ditinggalkan, yang mana dekat tempat kita memang jarang-jarang orang buat, iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni banyakkan zikir, tasbih, tahlil, takbir secara kuat. Hanya diangkat suara. Maknanya kalau kita ni kat rumah tuan-tuan, kita boleh buat apa? Contoh kat rumah tuan-tuan pasang je lah apa-apa, YouTube ke Spotify ke apa ke, suka hatilah zikir-zikir tu. Pasanglah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bagi rasa lain. 10 hari pertama Zulhijjah ni lain daripada lain. Kuatkan, pasangkan sikit speaker dia, bagi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni dia jadi special. Bulan Ramadan kita memang rasa, sebab suasana Ramadan tu memang akan ada, tapi suasana 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni kita yang kena create. Sebab kalau tidak, tak ada rasa apa. Hari Selasa ni tuan-tuan dengan Selasa lepas sama je, kebiasaan kita, tak ada beza. Selasa ni dengan Selasa lepas tak ada beza. Maka kita lah yang kena wujudkan budaya tu. Budaya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni adalah satu perkara yang lain, yang memang kita maknanya kalau dekat rumah kita pun dah rasa lain. Masjid pun boleh buat zikir dan sebagainya, tu dikuatkan suara 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau di Mekah tu memang 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu selang berapa jam dia orang akan takbir raya. Dia orang akan takbir raya. Tak apalah, sebab mazhab dia orang takbir raya bermula daripada 1 Zulhijjah. Jadi dia orang akan pasang takbir selang berapa jam akan ada takbir. Selang berapa jam ada takbir raya. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia tak disunatkan takbir raya, tapi disunatkan untuk banyakkan tasbih, tahlil dan takbir sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Okey, insya-Allah mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya dapat amalkan, dapat hidupkan 10 hari pertama ni. Khususnya banyakkan puasa lah.
banyakkan puasa, banyakkan baca Quran, sedekah. Kalau boleh sedekah tuan-tuan, siap-siap dah. Kita plan 10 hari ni macam mana kita nak sedekah, kat mana kita nak sedekah, biar tiap-tiap hari kita ada sedekah. Bermula daripada hari Selasa ni sampailah hari raya. Jangan ada satu hari pun kita tak bersedekah. Macam tu juga kita orang lelaki, cuba azamkan setiap malam sembahyang Isyak mesti berjemaah. Contohnya, bermula daripada hari Isnin malam Selasa, Isyak aku mesti ada kat masjid. Yang paling kurang Isyak lah, sebab kadang-kadang balik kerja lambat dan sebagainya. Yang paling kurang Isyak kita ada di masjid. Okey, kita terus pergi kepada kitab kita insya-Allah. Kita sampai pada bab yang ke-10 daripada kitab yang ke-7, iaitu zikir dalam solat-solat yang tertentu. Bab yang ke-10 adalah bab ketika mana hujan turun. Malaysia, negara kita, banyak ataupun selalu turunnya hujan. Jadi ini antara bab yang sepatutnya kita tak payah belajar pun dah hafal lah. Lainlah orang Arab, hujannya sekali-sekala je. Kita hujan sepanjang tahun. Jadi sepatutnya kita dah tahu dah nak baca apa ketika hujan, sebab benda tu berlaku sepanjang tahun. Kan benda yang jarang-jarang berlaku ni tak pelik lah, orang lupa. Kadang-kadang sembahyang raya terlupa berapa kali takbir. Itu tak apa lagi, sebab setahun 2 kali je sembahyang raya, bukan banyak kali. Tapi hujan ni sepanjang tahun. Kita baca dulu apa kata Imam An-Nawawi sanadul muttasilin an al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Qal bab ma yaqulu idza nazala al-matar, bab apa yang dibaca apabila turunnya hujan. Qal rawaina fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matar qala Allahumma sayyiban nafi'a, wa rawainahu fi Sunan Ibn Majah wa qala fi Allahumma sayyiban nafi'a marrataini aw thalatha. Okey, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hujan, baginda akan membaca Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang membawa manfaat. Sayyiban, curahan hujan, nafi'a, yang memberi manfaat. Allahumma sayyiban nafi'a. Simple je doa dia tuan-tuan. Tinggal baca ke tidak. Kalau kita kira lah di kalangan kita agaknya berapa ramai yang baca tiap-tiap kali hujan. Tampak je hujan, terus sebut Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ni hujan yang memberi manfaat. Dalam riwayat yang lain, Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyiban, sebagian ulama mengatakan saib maksudnya pemberian. Jadi ya Allah, pemberian yang bermanfaat. Jadi terus kita fikir hujan ni adalah pemberian daripada Allah Subhanahu taala. Sebagian ulama sebut sayyiban nafi'ah, itu juga maksudnya hujan. Jadi hujan yang bermanfaat. Kemudiannya apa kata Imam Nawawi? Wa rawa Syafi'i rahimahullahu fil ummi bi isnadihi hadisan mursalan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utlubu istijabata ad-du'a'i inda iltiqa'il juyush wa iqamatis salah wa nuzulil ghaith. Imam Syafi'i riwayatkan Nabi SAW bersabda, carilah ataupun tuntutlah doa mustajab. Maknanya mustajabnya doa, tuntutlah mustajabnya doa ketika yang pertama iltiqa'il juyush, pertembungan antara tentera-tentera. Maknanya waktu nak berperang, nak berhadapan betul-betul dengan tentera musuh, waktu tu antara waktu doa mustajab. Yang kedua, wa iqamatis salah, ketika mana didirikan solat, qamat tu. Bila qamat aja, waktu tu antara waktu doa mustajab. Dan yang ketiga, wa nuzulil ghais, turunnya hujan. Tuan-tuan, waktu qamat antara waktu doa mustajab. Lepas qamat itu antara waktu doa mustajab. Jadi jangan lepaskan peluang berdoa ketika tu. Qamat je, habis je qamat, terus doa. Doa lepas qamat, doa apa? Tak mesti doa yang lepas azan tu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tu doa lepas azan.
Sebahagian ulama kata samalah doa lepas qamat dengan doa lepas azan sama. Tapi banyak para ulama mengatakan tak kisah. Sebenarnya doa lepas qamat ni apa saja, sebab waktu tu doa mustajab. Mintalah apa-apa pun. Sebahagian daripada para ulama macam Imam Ghazali ajar doa yang paling ringkas sekali, sebab waktu tu ringkas je, kejap je imam terus nak takbir. Bukan boleh doa panjang-panjang waktu tu. Jadi doa yang ringkas apa dia? Diajar Allahumma atini afdala ma tu'tiya bihi ibadakas salihin. Ataupun dalam bahasa Melayu pun tak apa. Belum semayang kan, bolehlah bahasa Melayu. Apa dia? Ya Allah, bagilah aku sebaik-baik yang kau bagi pada hamba kau yang soleh. Dia tapau terus doa ni kan. Ya Allah, bagilah aku sebaik-baik yang kau bagi pada hamba kau yang soleh. Jadi ni doa ni komplit sebenarnya kan? Dia senang saja, satu doa merangkumi segalanya. Jadi ya Allah, bagilah aku sebaik-baik yang kau bagi pada hamba engkau yang soleh. Baca doa ni bila? Lepas qamat. Lepas qamat sebelum semayang. Kemudiannya Imam Syafi'i kata apa? Aku menghafal lebih daripada seorang, maksudnya banyak orang, bahawasanya mereka menuntut ataupun mereka mencari makbulnya doa ketika mana hujan dan ketika mana qamat tadi tu, ketika nak didirikan solat. Jadi Imam Syafi'i kata walaupun hadis yang tadi tu hadisnya lemah, tapi aku mendapati banyak para ulama amalkan. Maknanya kalau asal hujan je dia orang mesti berdoa, sebab doa waktu tu doa mustajab. Macam tu juga waktu qamat. Asal qamat aja dia orang akan berdoa banyak-banyak, sebab dia orang tahu itu adalah waktu doa mustajab. Okey. Selesai. Bab ma yaquluhu ba'da nuzulil matar. Lepas hujan pula nak baca apa? Ni selepas hujan. Tadi ketika hujan. Jadi ketika hujan tu bila kita sebut satu hadis Nabi, ya Allah, hujan yang bermanfaat. Yang kedua tadi kita kata doa mustajab. Jadi maksudnya bila doa mustajab bermakna apa? Bermakna bacalah apa-apa doa pun, sebanyak-banyaknya. Bukanlah doa tu saja. Doa tu jangan tinggal, tapi tambahlah dengan doa-doa yang lain. Okey. Bab ma yaquluhu ba'da nuzulil matar. Apa yang dibaca selepas turunnya hujan. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah fi ithri sama'in kanat min al-lail. Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Zaid bin Khalid ni dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat bersama kami di Hudaybiyah, solat subuh di Hudaybiyah. Waktu tu selepas daripada hujan turun daripada langit pada waktu malam. Maksudnya hujan dah reda dah. Malam tu hujan turun, subuh tu Nabi SAW solat bersama dengan sahabat-sahabat di Hudaybiyah. Hudaybiyah dekat mana? Dekat Mekah. Maksudnya peristiwa ni berlaku kemudian dah hijrah, lepas tu berlakunya pembukaan kota Mekah. Sebelum pembukaan kota Mekah berlakunya apa dia? Perjanjian Hudaybiyah. Kan Nabi stay dekat Hudaybiyah, dan sampailah berlakunya perjanjian Hudaybiyah dengan penduduk Mekah, berlakunya Bai'atul Ridwan. Jadi waktu tu bila Nabi solat subuh dekat Hudaybiyah, habis selesai solat, Nabi pun menghadap kepada jemaah, menghadap kepada sahabat-sahabat. Lalu Nabi kata, hal tadruna madza qala rabbukum? Adakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Lalu para sahabat tentulah jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, mana kami tahu. Jadi Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, qal asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Berpagi-pagi hamba-hamba aku ada yang beriman dengan aku, ada yang kafir.
fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun yang berkata diturunkan hujan pada kami dengan kelebihan daripada Allah dan rahmatnya, maka demikian itu orang yang beriman denganku kafir dengan bintang-bintang, mengkufuri bintang-bintang. Dan ada pun orang yang berkata mutirna binau'i kadza wa kadza, dan ada pun orang yang mengatakan kami diturunkan hujan kerana bintang itu dan bintang ini, maka demikian itu kafir padaku dan beriman dengan bintang-bintang. Okey, kita baca dulu apa kata Imam An-Nawawi. Jangan main ambil macam tu je tuan-tuan, takut kan habis dikapirkan Jabatan Meteorologi. Ini masalah kalau baca hadis direct macam tu je, terus nak faham sendiri. Kan orang kata apa hujan turun. Yelah kan sekarang ni kita berada dekat monsun sekian-sekian, bulan sekian-sekian, jadi daripada tarikh sekian sampai sekian akan berlakunya hujan yang lebat. Kan dia baca hadis ni kafir kau. terus jadi kafir. Tak, bukan begitu. Jadi Imam Nawawi sebut qala ulama in qala muslimun, kalau orang Islam yang cakap macam tu, muridan anna an-naw'a huwal mujib wal fa'il al muhdith lil matar sara kafiran murtadan bila syak. Kalau yang dia kata kami ni diturunkan hujan dengan bintang demikian-demikian, dia memang maksud dia bahawasanya bintang itulah yang menyebabkan, yang mewujudkan hujan tu, dan yang pelaku yang menyebabkan ataupun menjadikan hujan, maka tentulah dia menjadi kafir dan murtad. Na'udzubillah. Kan maknanya dia memang yakin yang turunkan hujan tu memang bintang tu ataupun bulan tu. Maksudnya hujan tu turun memang itulah yang mencipta hujan. Itu yang jadi kafir. Tetapi wa in qalahu muridan annahu alamatun linuzulil matar, tapi kalau dia sebut itu tujuan dia adalah bintang tu adalah tanda kepada turunnya hujan, tanda. Dan inilah yang biasanya berlaku bagi orang yang belajar bab meteorologi dan sebagainya. Fayanzilul mataru inda hadhil alamah, dan maka turunlah hujan ketika mana ada tanda-tanda ini. Wa nuzuluhu bi fi'lillahi ta'ala wa khalqihi subhanahu, dan turunnya hujan itu dengan perbuatan Allah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yakfur, maka dia tidaklah menjadi kafir. Tetapi walaupun tak jadi kafir, waqtalafu fi karahati, tetapi ulama berbeza pandangan, adakah dia makruh ataupun tidak cakap macam tu. Dan pandangan yang dipilih bahawasanya ia adalah makruh. Kenapa? Kerana lafaznya boleh membawa kepada kekufuran. Lafaznya lafaz orang kafir. Dan inilah dia zahir hadis, dan dinaskan ke atasnya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Al-Um dan lain-lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sebut macam tu tak bagus. Jangan sebut macam tu, sebab takut nanti orang salah faham. Sebab ayat tu, perkataan tu dia boleh jatuh kufur. Jadi sebaik-baiknya elakkan daripada sebut macam tu. Turun hujan sebab sekian-sekian, turun hujan sebab sekian-sekian. Jangan kita sebut turun hujan dengan sebab sekian-sekian. Kita kena sebut ada tanda-tanda nak hujan. Itu okey. Jadi jelas-jelas bukan kafir sebab dia sebut tanda. Tapi kalau dia sebut turunnya hujan sebab ini, itu bahaya. Kan? Jadi makruh hukum dia. Makruh. Dia tak jadi haram, dia tak jatuh kafir, dia bukan khurafat, bukan. Sebab tengok kepada niat orang yang bercakap. Dia bila kita dengar orang bercakap, kita jangan senang-senang tuduh dia syirik ke, khurafat ke, sebab niat dia yang tahu
Apa maksud bila dia bercakap? Ini macam kita pernah sebut dulu, orang yang ekstrim sangat ni, tengok orang cakap aku sembuh lepas makan Panadol, kan? Terus dia kata kau kafir, kau percaya pada Panadol tu yang menyembuhkan, bukan Allah Ta'ala. Pandai-pandai je dia tuduh orang tu percaya macam tu. Padahal orang tu dia cakap sebab tu, sebab yang mewujudkan sebab itu adalah Allah. Dia yakin Allah yang menyembuhkan, cumanya Allah jadikan sebab. So salah satu sebabnya adalah Panadol tu. Jadi dia pun makan Panadol, dia sihat. Benda tu sebab, bukannya Panadol yang menyihatkan. Jadi walaupun dia cakap aku makan Panadol aku sihat, dia tak jatuh kafir. Kita kena tahu apa makna dia. Dia punya lafaz dia yang tuturkan, bukan kita. Mana boleh kita paksa dia, kan? Kita pula yang letakkan kepahaman kita atas apa yang dia cakap. Tak boleh. Dia lebih tahu apa maksud dia apabila dia bercakap, bukan kita. Jadi kita tak boleh tuduh-tuduh. Habis banyak pun kalau kita ni jenis orang yang kepo, jenis nak tahu sangat, tanyalah kat dia apa maksud kau. Ataupun mungkin kita sebagai guru, kita sebagai kawan baik, kita nakkan kebaikan untuk kawan kita, bolehlah kita tanya balik, kau cakap macam tu apa maksud kau? Panadol ni tak ada kuasa. Kalau dia kata tak, Panadol ni memang berkuasa, memang dengan kuasa dia lah saya sihat. Yang itu suruh dia istighfar cepat-cepat lah, kan? Suruh betulkanlah balik akidah dia. Kerja kita lah. Tapi kalau sembang dengan dia, kau tahu tak Allah yang bagi kau sembuh? Tahulah. Dah lah, selesai lah, kan? Apa masalahnya? Jadi itu antaranya. Jadi macam tu jugalah dengan bila orang berbicara tentang hujan. Tapi bila hujan ni, bila disebutkan secara terus terang, dia kata hujan turun dengan sebab bintang sekian, maka ulama dalam mazhab Syafi'i memilih pandangan yang mengatakan makruh sebut begitu. Takut dia boleh jadi syirik ataupun kafir. Nauzubillah. Dia beza dengan kalau kita kata orang soleh tu datang, hujan turun. Itu tak makruh. Sebab apa? Sebab jelas dekat situ dia tak mengatakan sebab, maknanya orang soleh tu yang turunkan hujan. Dia beza dengan bintang tadi. Bintang tu dia ada kemungkinan dia mengatakan bintang tu yang berkuasa turunkan hujan. Yang ini datangnya orang soleh, itu lain. Maknanya dia jadi macam yang tadi tu, sebab, kan? Sebab ataupun tanda. So kalau tanda atau sebab, dia tak jatuh kafir, tak ada masalah. Jadi dia langsung tak ada keraguan mengatakan bahawasanya benda tu jadi kafir. Apatah lagi khurafat, syirik dan sebagainya. Macam setengah-setengah golongan baru ni tuduh, bila orang sebut, kata korang perasan tak Malaysia sejuk sikit bila orang soleh ni datang, terus dia bantainya khurafat, syirik apa semua bila orang cakap macam tu. Padahal tak, itu tak ada khurafat, tak ada syirik. Kalau semata-mata dia beranggapan dengan sangkaan baik dia, Allah Ta'ala turunkan rahmat apabila datangnya orang soleh. Memang pun orang soleh datang, memang turun rahmat. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Kata siapa? Imam Sufyan Ibn Uyainah. Bila ingat orang soleh, sebut pasal orang soleh pun rahmat daripada Allah turun. Apatah lagi kalau orang soleh tu ada kat situ, rahmat daripada Allah turun. Rahmat daripada Allah macam-macam jenis. Salah satu daripada rahmat itu mungkin dalam berbentuk hujan, mungkin dalam bentuk cuaca yang agak sejuk ketika panas, kan? Jadi mungkin dia boleh jadi begitu. Jadi dia sangka baik pada Allah Ta'ala. Dia kata orang soleh ni datang, sejuk sikit negara kita je. Kawan tu marah pula. Dia kata, habis kenapa ringgit jatuh dia tak cakap sebab orang soleh datang? Ini logik budak tadika, saya kata, walaupun dia di PhD, kan? Lepas tu ada seorang pilot tu pula buat react pula bila saya sebut gini. Kelakar betul zaman sekarang ni, suka betul nak react. Kau tak faham, datang belajar lah, kan? Jadi dia tak sama dengan sangka buruk. Sangka buruk maksudnya macam tadi lah, ringgit jatuh,
ringgit jatuh, orang soleh datang, ringgit jatuh. Oh, tengok ni orang soleh datang, ringgit jatuh. Itu sangka buruk. Kita tak diajar untuk sangka buruk pada Allah. Kita diajar untuk bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Dan kita, kenapa, macam mana bentuknya sangka baik? Sebab kita yakin orang soleh dia disayangi oleh Allah Ta'ala, kan? Jadi Allah bagi kebaikan, maka kita sangka baik. Allah bagi kebaikan itu, kan, dengan sebab datangnya orang yang dia sayang. Dah lah, itu namanya sangka baik pada Allah Ta'ala dan sangka baik pada orang yang soleh. Buat apa kita nak kaitkan dengan ringgit jatuh pula dah? Dia termasuklah pula dalam hadis Nabi SAW. Nabi marah orang yang mengatakan gerhana tu berlaku apabila kematian anak Nabi SAW. Anak Nabi meninggal, kan, berlakunya gerhana. Dah mula dah orang sebut-sebut, kan, tengok ni, sampai gerhana berlaku, anak Nabi meninggal, contohnya. Jadi keburukan, kan, yang itu yang boleh jadi khurafat, kan? Kadang-kadang kan kita ada sebahagian kita dia disebut benda ni. Contohnya bila keluarga dia meninggal, kan, keluarga dia meninggal, nak hantar ke kubur, kan, nak hantar ke kubur, kita kata Masya Allah dia ni meninggal, kan, hantar kubur, redup aja, awan banyak lindungi kita, kan, sampai dekat kubur, kan, sampai bila kita tanam jenazah tu pun redup aja, Masya Allah, kan. Jadi sebut gitu. Mungkin ada yang kata, kau tahu tak, waktu dia meninggal tu ringgit jatuh turun. Jadi mana satu yang betul? Yang pertama tu sangka baik, yang kedua tu khurafat, kan? Dia tak ada kaitan. Yang pertama sangka baik pada Allah, dan itu sangat digalakkan. Tak ada masalah untuk kita sebut gitu, langsung tak ada masalah. Walaupun adalah orang yang tak puas hati, dia akan marah juga. Kata, apa hal pula kau ingat awan tu sebab bapa kau mati? Kau belajar sikitlah meteorologi. Padahal bila dia bercakap macam tu, dia tu yang ada masalah akidah, dia dah fikirkan bahawasanya ni semua ni alam yang menjadikan. Tak, Allah Ta'ala yang gerakkan awan. Allah Ta'ala nak gerakkan awan, nak tolong kita. Dengan pertolongan Allah tu kita bersangka baik, ni ada pertolongan daripada Allah, Allah hantar awan ni, okey dah tu, kan? Sangka baik pada Allah Ta'ala, selesai. Jadi tak payah bergaduh patutnya. Yang saya lagi pelik sebab nak cari gaduh benda ni. Okay, wa yustahabbu an yashkurallaha subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'mah, a'ni nuzul al-matar. Dan digalakkan pula untuk bersyukur pada Allah dengan nikmat ini, iaitu turunnya hujan. Jadi tentu sekalilah syukur pada Allah. Bila hujan berhenti tu, terus sebut Alhamdulillah, syukur banyak-banyak Allah turunkan hujan. Itu ketika mana ataupun selepas daripada turunnya hujan. Bab ma yaqulu idza kathural matar wa khifa minhu ad-darar. Bab nak baca apa apabila banyaknya hujan. Maknanya hujan lebat lama tak berhenti-henti dan dikhawatiri keburukannya. Wa khifa minhu ad-darar, ditakuti akan memudaratkan. Kan, kita pun tahu hujan turun lebat lama, takut-takut banjir ataupun meruntuhkan tanah dan sebagainya. Jadi kita risau benda-benda ni berlaku, kan, kemudaratan ni berlaku. Jadi nak baca apa? Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dakhala rajulun al-masjida yauma jumu'atin, ada seorang lelaki masuk masjid pada hari Jumaat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtub, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri dan sedang berkhutbah. Khutbah hari Jumaat, khutbah Jumaat lah. Maka lelaki itu berkata, dia masuk masjid, Rasulullah tengah khutbah Jumaat, dia terus
bercakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Wahai Rasulullah, telah binasalah harta-harta. Harta dah binasa. Wa qata'atis subul, jalan pula dah terputus. Fad'ullaha yughithna, maka mintalah pada Allah, Allah tolong kami. Maksudnya kat sini berlakunya hujan lebat dekat tempat dia menyebabkan bukan berlakunya hujan lebat, tak hujan menyebabkan tanaman telah rosak, harta benda telah hancur. Maksudnya kemarau, kemarau. Dia dah tak tahu nak buat apa dah teruk sangat dah. Jadi dia jumpa Nabi SAW, walaupun Nabi tengah khutbah pun dia terus minta, wahai Rasulullah, tolonglah doa biar Allah tolong kita turunkan hujan. Macam tu dah. Jadi waktu tu juga Rasulullah SAW angkat tangan baginda dan terus berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Ya Allah, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Nabi minta. Sayyidina Anas berkata, wallahi wa ma nara fis sama'i min sahabin wala faza'ah. Kami ni demi Allah, kami tak nampak pun sebenarnya awan ataupun mendung sikit pun dekat langit. Maksudnya sebelum Nabi berdoa tu awan sikit pun tak ada dekat langit. Wa ma bainana wa bainas sal'in, yakni al-jabal al-ma'ruf bi qurbil Madinah, dan tidaklah antara kami dan juga gunung Salak ataupun Silak orang sekarang sebut. As-Salak ni gunung yang ada dekat Madinah. Min baitin wala darin, rumah, fatala'at min waraihi sahabatun mislu turs, lalu terbit daripada belakangnya, maknanya daripada belakang gunung tu, daripada belakang bukit tu, Bukit Salak tu, tiba-tiba datangnya awan, datang awan-awan, awan yang gelap. Dia kata seperti apa? Mislutur, seperti perisai. Falamma tawassatis sama, kemudiannya apabila tegak di tengah langit, maka ataupun dah menutupi langit, maka intasharat summa amtarat, dia berkembang dan kemudiannya turunlah hujan. Maknanya awan gelap tu datang sampai kat tengah, dia makin banyak besar macam tu, lepas tu turunnya hujan. Sebelum sembahyang Jumaat terang aja langit, apa pun tak ada, awan pun tak ada. Nabi SAW doa macam tu, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan. Maka datanglah awan dan turunlah hujan. Fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan, maka tidak, demi Allah, kami tidak pula melihat matahari. Sabtan dekat sini maksudnya dalam tempoh yang tertentu. Asal Sabt maksudnya daripada hari Sabtu. Yang dimaksudkan dengan hari Sabtu maksudnya satu tempoh. Sebahagian ulama kata maksudnya satu minggu. Jadi dia kata macam kita gunakan perkataan satu minggu pun, hari Minggu tu kan, minggu menyebabkan kita faham satu minggu 7 hari. Tapi macam dia orang sebut Sabtu. Jadi sebagai ulama kata maksudnya seminggu lah, 1 week lah, 7 hari. Maknanya sampai kami tak nampak matahari dah, hanya awan je, hujan je turun menjang seminggu. Ini yang kita nak cerita ni, macam mana nak buat apabila hujan turun tak berhenti-henti pula. Jadi sampai pada Jumaat lagi satu tu, datang pula lelaki tadi, orang yang sama, dia datang waktu Rasulullah tengah berkhutbah juga. Dia cakap benda yang sama juga, wahai Rasulullah, telah binasalah harta-harta. Sama juga macam tadi. Minggu lepas dia komplain sebab tak hujan-hujan. Minggu ni dia komplain pula sebab hujan turun tak berhenti, harta benda akan hancur, tanaman akan hancur dan sebagainya. Fad'ullaha yumsikuha anna, maka mintalah pada Allah agar Allah tahan ia daripada kami.
tahan hujan tu. Minta tahan hujan pula. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangan baginda dan baginda berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, di sekeliling kami, bukan ke atas kami. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami, tapi bukan ke atas kami. Maksudnya bila di sekeliling kami, di sekitar kami, maksudnya nantinya air daripada hujan itu akan memberi manfaat pada kita, tapi kita tak kena banjir dan tanaman-tanaman tidak hancur. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akam waz-zirab wa butunil awdiyah wa manabitish syajar. Ya Allah, turunkan hujan di bukit-bukit. Al-akam diterjemahkan oleh Imam An-Nawawi sebagai tempat yang tinggi, martafa'a minal ard, tempat yang tinggi. Waz-zirab, dan juga tempat-tempat yang tandus. Wa butunil audiyah. Butunil audiyah ni lembah-lembah. Audiyah plural kepada wadi, perut-perut wadi, maksudnya perut-perut lembah. Wa manabiti syajar, dan tempat-tempat tumbuhnya pokok. Maka waktu tu juga hujan berhenti, dan kami keluar daripada sembahyang Jumaat itu, kami berjalan bawah sinaran matahari. Tapi ini doa Nabi lah kan, doa Nabi makbul waktu tu juga kan. Kita minta seminggu pun tak turun-turun hujan kadang-kadang kan. Nabi SAW minta hujan, terus turunnya hujan, seminggu tak berhenti-berhenti. Minggu berikutnya Nabi berdoa pula untuk berhenti hujan, terus berhenti kan. Keluar dari masjid terang menderang lah, matahari turun, matahari memancar. Okey, senang ceritanya, kita bila hujan turun ke, hujan tak turun ke, mintalah banyak-banyak pada Allah, doalah banyak-banyak pada Allah kan. Janganlah sampai kita lupa nak berdoa pada Allah. Dulu kita pernah baca bab solat solat minta hujan, solat istisqa. Dan solat istisqa, salah satu daripada adabnya adalah kena mula dengan bertaubat pada Allah. Taubat pada Allah ni pula keseluruhan, semua, tak kisah sama ada rakyat atau pemimpin, orang kaya, orang miskin, semua sekali sama-sama bertaubat pada Allah, istighfar banyak-banyak, berpuasa selama 3 hari, lepas tu barulah solat minta hujan. Dia bukannya terus macam tu je minta hujan. Dia ada macam-macam dia punya cara dia. Jadi bila dia ajar begitu, nak tunjukkan kebergantungan kita kepada Allah paling besar sekali. Kita bukan bergantung pada diri kita semata-mata. Dan adab berdoa pada Allah, berdoa pada Allah Ta'ala tu dengan bersungguh-sungguh, bukan asal boleh je. Ya Allah turunkan hujan, macam tu je, tak cukup. Kemudiannya, dan lafaz ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Cuma dalam Sahih Bukhari ada satu lagi riwayat, Allahumma asqina, ya Allah turunkanlah pada kami hujan. Instead of kataan aghithna tadi, ya Allah tolonglah kami. Tapi kalau kita perhatikan doa ni tadi, apa yang kita boleh dapat juga pengajaran? Kalau kita perhatikan, Nabi SAW tak minta hujan tu berhenti kan tuan-tuan. Waktu minta hujan turun, Nabi minta hujan turun. Tapi bila nak berhenti tu kan, tadi sahabat tu kata, ya wahai Rasulullah, doalah pada Allah agar Allah tahan hujan tu daripada turun. Nabi tak doa macam tu. Nabi tak doa, ya Allah tahanlah hujan ni. Tak. Nabi doa apa dia? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan tu sekitar kami, bukan atas kami. Lain tu kan. Sebab apa? Sebab hujan ni adalah nikmat daripada Allah, hujan ni adalah rahmat daripada Allah, hujan ni adalah satu keperluan kepada muka bumi. Jadi jangan doa supaya dia berhenti, doa supaya hujan tu turun kat tempat lain, macam tu.
Dan turun dekat tempat lain pun bukan mudaratkan orang lain, tak. Turun dah dekat gunung, dekat bukit, dekat apa semua, biar dia turun dah. Which is baguslah. Bila turun dekat tempat-tempat yang diperlukan, kan? Turun dekat lembah-lembah supaya dia boleh menjadi wadi, menjadi apa? Oasis tu. Air berkumpul kat situ kan. Macam tempat kita ada empangan dan sebagainya. Tak apalah, doalah supaya hujan turun dekat tempat-tempat tertentu. Dekat tasik, dekat sungai, turunlah kat tempat tu. Jangan turun kat tempat kami. Macam tu. Jadi tempat-tempat yang perlu hujan turun, itulah tempat yang kau turunkan ya Allah, jangan turun pada kami. Kan? Bukannya terus ya Allah berhentikanlah hujan. Kalau berhenti hujan, takut nanti tak hujan terus, kita juga yang susah. Jadi itu adab Nabi SAW dalam berdoa. Dan kalau kita mendapat apa juga nikmat, disebutkan dalam para ulama bila syarahkan hadis ni, dia kata bila kita mendapat apa juga nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita, sekali katakanlah dengan nikmat itu datang juga satu benda yang kita tak suka, maka janganlah kita terus membenci nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Tetapi kita mintalah kepada Allah supaya menolak perkara yang mendatang tadi dan mengekalkan manfaatnya. Contohnya apa? Apa-apa nikmatlah, makan, minum, kenderaan, rumah dan sebagainya. Tuan-tuan dapat rumah baru, nikmat daripada Allah. Sekali tiba-tiba jiran pula buat hal. Kan? Jiran pula kuat main trompet macam cerita Piramli tu. Kan? Dah pening kepala. Jadi jiran yang buat hal. Nikmat itu tak ada masalah. Nikmat rumah tu tak ada masalah. Jangan pula kita menyesal. Hari menyesal aku dapat rumah ni. Nikmat rumah tu nikmat daripada Allah. Jadi yang sepatutnya kita doa supaya minta, ya Allah, kau bagilah petunjuk pada jiran aku ni supaya dia jadi jiran yang baik. Contohnya, ya Allah, kau hilangkanlah gangguan ni daripada aku. Bukan hilangkan nikmat tu. Kalau tak apalah, rumah tu mungkin besar. Apa, makan minum contohnya. Makan minum. Bila kita makan, sekali tiba-tiba ada benda yang kita tak suka berlaku. Tak, kita jangan tolak terus nikmat, tapi kita minta supaya Allah hilangkan daripada benda yang tak best tadi tu. Nikmat tu kekal. Macam hujan tadilah. Hujan tu nikmat daripada Allah. Cuma dia boleh ada perkara yang mendatang, iaitu banjir. Jadi jangan minta berhentinya nikmat, tapi minta elakkan daripada banjir. Jangan minta berhentinya hujan. Itu antara adab dalam berdoa. Seterusnya, doa menolak daripada kemudaratan. Dia tidak menafikan tawakal kita kepada Allah. Kan, bila kita berdoa tu bukan bermakna kita tidak bertawakal pada Allah, bahkan itulah dia tawakal. Minta pada Allah tu tawakal lah. Kan, sebab kita berserah kepada Allah. Itu pasal kita minta pun pada Allah. Dan bukan bermakna kita tidak bersabar. Bila kita minta pada Allah, bukan bermakna engkau tak redha ya Allah Ta'ala bagi engkau ujian ni. Bukan. Kita redha dengan pemberian Allah, ujian daripada Allah, kesukaran yang Allah bagi pada kita, kita redha. Dalam masa yang sama, sebab kita redha, kita tahu benda ni Allah yang bagi, aku terima. Tapi ya Allah, kau angkatlah daripada aku kemudaratan ini. Contohnya, boleh lah. Itu tak bertembung satu sama lain. Lagi para ulama sebut juga, antara pengajaran hadis ni adalah bila nak minta hujan, Nabi galakkan untuk berkumpul untuk solat istisqa, solat minta hujan. Tapi untuk berhentikan hujan, Nabi tak pernah pula ajak semua sahabat, jom kita ramai-ramai solat minta hujan berhenti. Tu yang tu tak ada. Minta hujan turun ada, ramai-ramai solat berjemaah, siap ada khutbah dan sebagainya. Minta hujan turun, istisqa.
Tapi minta hujan berhenti, Nabi tak pernah ajak semua sahabat buat, kan? Dan jangan buat pula. Jadi kok lah ada nanti lepas ni dia kiaskan pula kan. Solat minta hujan ada, apa kata kita buat pula solat berhenti hujan. Jadi Nabi tak pernah buat benda tu. Dan Nabi ajar pada kita macam mana cara minta hujan tu berhenti. Bukan minta terus hujan berhenti, tapi minta hujan tu turun pada tempat yang lain. Dan boleh tak kalau jabatan agama minta supaya kita buat solat hajat, minta kita buat doa kunut nazilah bila berlakunya banjir, yang tu boleh, tak ada masalah kan. Itu pun doa tu kena faham apa yang kita doakan kan. Doa supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada banjir, Allah selamatkan kawan-kawan kita kan, harta benda mereka dan sebagainya daripada dimusnahkan oleh banjir. Minta supaya banjir itu surut dengan segera. Contohnya bila banjir dah berlaku kan, minta ya Allah surutkanlah banjir ni segera. Itu boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Nanti kita akan baca bab zikir-zikir solat hajat. Solat hajat. So nanti solat hajat ada, kita akan bincangkan insya-Allah pada bulan depan dah kot. InsyaAllah sebab dah pukul 7.10. Jadi masa kita pun dah masuk, dah naik matahari dah. So matahari naik pukul apa tadi? 7.04. Dah berlalu 6 minit. Tuan-tuan ada soalan? Soalan sebelum ni pakai WhatsApp. Sekarang dah tak ada WhatsApp dah nampaknya. Dulu soalan waktu Haji Fadil pegang berlambat-lambat soalan. Sebelum Haji Fadil pegang, bukan sebelum Haji Fadil pegang, sebelum adanya soalan berbentuk SMS. Dulu kan SMS kan sebelum WhatsApp. Saya ingat mengajar kat masjid ni, sebelum ada soalan melalui SMS, tak ada orang tanya soalan juga. Bila buat je soalan melalui SMS, ambil berderu-deru soalan sampai tak sempat-sempat nak jawab. Lepas tu nampak gaya 2-3 bulan ni dia balik pada 10 tahun lepas lah maknanya. Hanya sebelum ada SMS tu. Terus tak ada soalan balik. Sebenarnya ada soalan ke tidak sebenarnya tu. Jadi dia tanya ada soalan, tak ada. Kan senyap je semua. Dan saya yakin soalan tu bukan direka oleh Haji Fadil. Bukan sebab dia ada baru ada soalan. Bukan. Yang tanya tuan-tuan juga. Yang tanya soalan tu tuan-tuan juga. Sebab kita nampak waktu mula-mula dulu kan handphone letak atas meja ni. Handphone masjid tu dia letak kat atas meja. Handphone yang Haji Fadil wakafkan. Handphone lama tu. Jadi letak atas meja ni kita baca SMS direct. Tapi akhirnya diputuskan supaya jangan letak atas meja lagi dah. Sebab soalan merapu-rapu pun datang. Jadi ada penapisnya dulu. Filter. Jadi filter soalan. Jadi tak apalah, okey dah tu kan. Jadi dia filterkan soalan, maka yang sampai pada ustaz hanya soalan yang okey lah, yang bersesuaian dengan tajuk dan sebagainya. Senang cerita apa yang saya nak sebut ni bukan apa soalan. Banyak tuan-tuan nak tanya soalan, janganlah bila ada WhatsApp, ada handphone aja kan. Sepatutnya tak ada WhatsApp, tak ada SMS pun ada soalan tanya. Macam tu kan, tak payah tunggu ada perkhidmatan macam tu baru nak tanya. Tapi apa pun perkhidmatan tu ada perkhidmatan yang baik, kita tak dinafikan, dan itu adalah satu pahala yang insya-Allah mengalir berterusan panjang, berterusan mengalir pahala tu kepada semua, khususnya kepada Haji Fadil dan juga kepada mereka yang bersama-sama keluarkan idea itulah kan, dan mewakafkan handphone tu, mewakafkan line tu dan sebagainya. Mudah-mudahan pahala tu berpanjangan. Sebab ada yang kata orang yang bertanya soalan pahalanya lebih daripada yang menjawab. Ada yang kata gitu. Sebagian ulama sebut itu. Dia kata sebab apa? Sebab dia kata orang yang tanya tu yang menyebabkan dapatnya jawapan tu. Artinya kalau dia tak tanya, jawapan tu pun tak ada. Bila jawapan tu tak ada, orang pun tak tahu dan tak dapat manfaat daripada jawapan tersebut. Jadi yang mula dapat pahala
Yang bertanya lah. So yang bertanya tu level paling atas sekali kan. Dia kalau MLM tu maknanya dia paling atas sekali lah. Yang lain tu jadi downline dia. Okay? Bawah lagi bawah macam tu. Jadi saya sebut orang yang tolong orang bertanya dan sediakan perkhidmatan untuk orang bertanya, dia duduk atas lagi daripada tu kan, dengan sebab dia yang menyebabkan orang tu bertanya. Jadi lagi atas lagi daripada tadi. Jadi atas sekali dia yang menyediakan perkhidmatan orang bertanya. Lepas tu orang tu pun bertanya. Bila orang bertanya, ustaz pun jawab. Lepas tu jemaah semua faham. Lepas tu jemaah tu amal. Jemaah tu pula ajar kepada keluarga dia. Kan, keluarga tu pula beramal. So pahala setiap level tu akan dapat dekat orang yang paling atas tu, tanpa kurang walaupun sedikit. Ni hadis Nabi SAW kan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mulakan dalam Islam satu perbuatan yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang ikut sampai hari kiamat, tidak dikurangkan dari pahala itu walaupun sedikit. Dia beza dengan MLM ni. MLM dapat poin sikit-sikit aja. Ini dia dapat pahala full 100%. Kalau ada MLM buat macam tu, confirm scammer. Jangan percaya. Tapi sebab ini pahala daripada Allah, Allah maha mengurniakan pahala, maha memberikan rezeki, Allah maha pemurah. Jadi Allah boleh bagi pahala sebanyak tu. Jadi maknanya 5 orang ikut kita, kita dapat pahala 500% lah maknanya kan. Jadi setiap seorang yang buat tu kita dapat 100% daripada pahala dia orang. Yang ni punya 1%, yang ni 1%, ini 1%, dia orang pun dapat juga pahala. MLM tak boleh buat macam ni, bankrupt. Kita tahu sebab Allah bagi pahala, boleh boleh buat macam ni. Jadi untung orang yang duduk dekat level paling atas sekali tu. Jadi ini keuntungan untuk orang yang bijak cari pahala. Dia bijak cari pahala. Mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan orang yang bijak cari pahala, supaya bila kita dah tak ada nanti, pahala tu mudah-mudahan terus juga mengalir pada kita. Allahumma amin. Last sekali tuan-tuan, kita nak semayang sunat isyraq. Sunat isyraq 2 rakaat seperti mengerjakan haji dan umrah. Dan sekali lagi kita ulang balik, hari Isnin atau Selasa ni akan masuk 1 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan puasa sunat tiap-tiap hari sebenarnya disunatkan, daripada 1 sampai 9. Tiap-tiap hari disunatkan, tak kisahlah hari apa pun. Puasa je, banyakkan puasa 1 sampai 9. Kalau dapat 9 hari, itu yang terbaik. Tak dapat 9 hari, buat 8 hari. Tak dapat 8, 7, 6, 5, 4, 3. Paling kurang 2 atau 1 hari, iaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Tak dapat hari Tarwiyah, hari Arafah. Hari Tarwiyah bila? 8 Zulhijjah. Hari Arafah 9 Zulhijjah, sehari sebelum raya. Sebelum raya sehari 9 Zulhijjah puasa. Puasa paling afdal dalam setahun. Tak ada puasa lagi afdal daripada puasa hari Arafah, selain daripada puasa Ramadan lah. Puasa Ramadan wajib, ni puasa sunat. Puasa sunat paling afdal adalah puasa sunat hari Arafah. Tuan-tuan tanda dalam kalender, bila dibuat pengumuman besok, bila raya, katakanlah diumumkan raya hari Khamis, maka hari Rabu tu hari Arafah. Puasa sunat pada hari Arafah tu adalah puasa sunat paling afdal dalam setahun. So galakkan pada ahli keluarga kita semuanya puasa. Jangan ada di kalangan ahli keluarga kita yang mampu puasa tapi tak berpuasa kan? Semua biar puasa, buka puasa sama-sama pada 9 Zulhijjah tu. Jadikan dia macam Ramadan lah. Maknanya ada buka puasa kan, sama-sama. Biar semua orang puasa, melainkan budak kecil, melainkan orang yang uzur kan. Selain daripada itu semua puasa. Jadi budayakan benda ni dalam keluarga kita. InsyaAllah mudah-mudahan nanti dia berbudaya juga dalam masyarakat kita. Semua orang berpuasa pada 9 Zulhijjah. Wallahu alam. Jadi cukup setakat tu untuk kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.
رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.